Okey, Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT kerana diberi kesempatan untuk bertemu dengan cikgu pada malam ni. Okey, kita akan sambung silibus kita pada malam ni. Okey, pada sesi yang lepas, sekejap lah. Okey, pada sesi yang lepas kita dah masuk tajuk, kita dah pergi pada nisbah, kadar dan kadaran kan. Okey, sekejap kita tengok rekod yang lepas. Okey. Sekejap. Boleh tak? Okey, boleh. Abang Ma. Okey. Okey, sekejap. Cikgu perlu tengok. Okey, nampak lah cikgu. Nampak dah? Internet cikgu slow sikit. Abang Hafiz. Kejap lah. Okey, tengok lah. Internet juga slow. Internet habis slow. Okey, dah. Okey, pada sesi yang lepas, kalau kamu tengok, cikgu harap kamu selalu tengoklah apa yang dah kita belajar pada sesi yang lepas. Okey, pada kelas kamu Satu Abu Bakar. Okey, pada 1 minggu yang lepas lah. Okey, nisbah, kadar dan kadaran. Dalam ni cikgu dah cerita secara detail apa yang kita belajar pada sesi yang lepas kan. Kita akan masuk bahagian penyelesaian masalah. Kalau tengok di sini. Okey, video yang lepas lebih kurang 1 jam 5 minit. Cikgu tak kena clear. Okey, pada sesi kali ni kita akan sambung. Okey, tajuk ni okey. Dalam sesi yang lepas, baju pun sama. Okey, pada sesi yang lepas kita cikgu dah bincang sehingga latihan 4.4A. Kita dah bincang secara detail dalam video ni sehingga 4.4A kan. Okey, cikgu dah cerita ni. Nanti kamu rujuk balik lah. Kita akan sambung selepas latihan 4.4A lah. Okey, nisbah. Okey, 4.4A. Okey, 4.4A, nisbah, kadar dan kadaran. Kita cikgu dah bincang pada minggu lepas berkenaan dengan contoh 9 dan contoh 10. Okey, kita pergi pada bagaimana kita nak menentukan nisbah yang berkaitan. Okey, contoh yang ke-11. Kita sambung lah. Dan cikgu harap kamu selalu buka video yang lepas supaya kita tak lupa. Ni antara kelebihan sistem kita belajar sistem online ni. Maksudnya pada sesi lepas kita boleh tengok balik. 3 slide yang lepas. Tengok. Okey, kita sampai ke sini. Cikgu dah terangkan dah itu. Okey, pada hari ini kita edit sikit. Bagaimana kita nak menentukan nisbah yang berkaitan. Cikgu ambil contoh siap-siap.
Okey, kita ambil kat situ. Okey, nampak dah semua? Malam ni alhamdulillah ramai juga malam ni. Okey. Okey, bagaimana kita nak menentukan nisbah atau nilai yang berkaitan? Okey, biasanya ni dalam bahagian penyelesaian masalah ni. Soalan akan bagi dalam bentuk cerita. Contohnya, contoh yang ke-11. Okey, semua tengok contoh sebelah. Okey, Ibu Nurul mencuba resepi membuat roti dengan mencampurkan tepung dengan air. Nisbah tepung dengan air adalah 5 nisbah 3. Okey, kita tulis siap-siap. Tepung nisbah air adalah 5 nisbah 3. Okey, sekiranya Ibu Nurul ada 480 gram tepung, berapakah jisi air dalam gram yang diperlukan? Okey. Okey, dia kata tepung dia guna apa? 480 gram. Okey, 5 dia. Okey, pertama kita pegang kunci pada nisbah ni 5 nisbah 3, di mana 5 tepung 3 air. Okey, kaedah cikgu guna kaedah yang kita guna sebelum ni lah, yang cikgu tunjuk pada kamu sebelum ni. Okey, di mana okey 5 bagaimana 5 menjadi 480. Okey, 5 darab berapa? 5 darab berapa menjadi 480? Okey, cara dia. Okey, berapa? Kalau kita tak tahu, kita reverse balik. Maka 480 bahagi dengan 5. Kita akan dapat balik nilai ni berapa. Okey, cuba bahagi. Apa mah? Okey, guna kalkulator. Okey, cikgu. Berapa kalkulator siapa guna? Siapa ada kalkulator? Siapa pula azan tu? Okey, tengok tu. Okey, 5 darab berapa dapat 400? 5 darab berapa dapat 480? Kita tak tahu dia darab berapa. Jadi kita reverse balik. 480 bahagi dengan 5. Berapa? 96. Okey, kita dapat di sini adalah 96. Maka 5 darab 96. Okey, 5 darab 96 dapat 480. Apabila 5 darab 96 dapat 840, maka automatik pasangan dia pun akan darab 96. Abang Hafiz, Abang misal. Okey, kita kena ada kalkulator mudah. Okey, 3 darab 96 apa? Okey, cari guna kalkulator. 3 darab 96 280 dapat nisbah 288 gram. Dah tak? Dah dulu. Tak ni, apa ni pula? Okey, 288 gram. Jadi terjawablah soalan ni. Okey, kalau kamu tengok pada kaedah buku teks. Okey, ni kamu tengok kaedah buku teks. Kaedah yang pertama dengan kaedah yang kedua. Dan ini kaedah cikgu yang ketiga. Okey, kamu boleh compare lah kaedah mana yang kamu rasa simple, kaedah mana yang paling mudah untuk kamu kira. Jadi ini kaedah cikgu lah. Jadi hanya beberapa step je. Jadi kamu guna ni jawapan dah. Okey. Offkan mikrofon. Kalau tak mahu bercakap, offkan mikrofon. Dia mengganggu kelas kita. Okey, seterusnya contoh yang ke-12. Okey, dalam suatu projek membina bangsa basikal murid di sebuah sekolah, nisbah yang didermakan oleh pengusaha kantin. Mana kita baca? Janganlah bang. Okey.
Okey, dalam nisbah yang didermakan oleh pengusaha kantin sekolah, syarikat Buku Jaya dan PUBG ialah 2 nisbah 6 nisbah 5. Okey. Pertama, kantin. Okey, kantin nisbah syarikat Buku Jaya, syarikat buku, dan nisbah PUBG. Sabar, saya bagi. Pergi dulu. Jangan duduk langgar punya tu. PUBG. Okey. Jadi apa dia punya nisbah dia adalah 2 nisbah 6 nisbah 5. Jadi jika PUBG derma, ni simple ya. PUBG derma apa? 900. RM 900. Berapakah wang yang diderma oleh pengusaha kantin dan syarikat Buku Jaya? Berapa? Simple saja. Maka okey, 5 darab berapa 900? Tu kaedah cikgu, simple. 5 darab berapa dapat 900? 5 darab berapa dapat 900? Jadi 900 bahagi 5 akan dapat berapa? Ribuh balik. 900 bahagi 5 dapat 180. Okey, dapat 180. Maka yang lain pun akan darab 180. Yang ni pun darab 180. 2 darab 180. Okey, yang ni dapat RM 360. Okey, yang ni 6 darab 180. Okey, 1000. RM 1080. Maka ini jawapan bagi soalannya. Dia kata berapakah wang yang didermakan oleh pengusaha kantin dan syarikat Buku Jaya? Maka kantin derma 360, syarikat Buku Jaya derma 1080. Daripada mana terhasil? Daripada PUBG ni lah. Daripada 5 menjadi 900. Soalan dah bagi dah. Daripada 5 nisbah 5 menjadi 900. Maka darab berapa? Kita kira darab. Okey, nak tahu 180 ni? 900 bahagi dengan 5 akan dapat 180. Maka dia 5 darab 180 lah, dapat 900. Tu kaedah cikgu. Simple saja. Terus sabar. Sekejap ke tak bagi terus. Duduk dulu. Main dulu. Okey. Kita pergi pada seterusnya. Okey, contoh 13. Okey. Tengok pada contoh 13. Okey, contoh 13. Ya. Apa dia? Memang dia cerita. Okey. Okey, kalau tengok pada contoh yang ke-13. Okey, dia bagi, biasanya soalan ni banyak dia bagi situasi lah. Situasi. Dan kita kena berfikir. Okey, seutas dawai dengan panjang. Okey, dia kata seutas dawai panjang dia 12 cm. Dibahagi kepada 3 bahagian. Okey, diberi bahawa PQ nisbah QR adalah di sini 3 nisbah 2. PQ, okey, kita tulislah PQ nisbah QR 3 nisbah 2. RS sama dengan 2 cm. Tentukan, dia suruh cari PQ nisbah QR nisbah RS. Okey. Sekarang ni okey, dia dah bagi dah. Okey. Dia kata panjang tali ni adalah 12. Maksudnya daripada sini ke sini adalah 10
sentimeter. Kenapa? Sebab daripada P ke S adalah 12. RS sama dengan 2. Maka baki lagi 10. Okey, baki lagi 10. Betul tak? Okey, jadi baki lagi 10 ni 10 cm, di mana PQ 3, QR 2. Nisbah dah. Okey, macam mana kita nak ambil daripada nisbah ni? Okey, kita ambil macam ni. Okey, 3 daripada, okey, PQ pada cara mudah lah. PQ 3 daripada 5. Kalau kami ingat balik kaedah pecahan kan, kalau berapa, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya okey, 3 per 5 kan, 3 daripada 5. Maka 3 bahagian berlorek, 2 bahagian tak berlorek. Maksudnya macam tu lah. Okey, jadi kalau kita tulis dalam bentuk nisbah, 3 per 5 darab dengan 10. Daripada 10 baki dah lagi 10 kan, sama dengan berapa? Potong 1, potong 2. 2 kali 3, 2 kali 3, 6. Maka nisbah yang ni adalah 6. Okey, kita ambil yang satu lagi. Okey, 2 per 5, yang ni QR. Okey, darab dengan 10. Sebab apa? Sebab baki lagi 10 ni kita nak ambil daripada 2 ni. Okey, potong 1, potong 2. 2 kali 2, 4. Maka nisbah dia adalah PQR. PQ adalah, tak, kita tulis kita warna mudah. Okey, PQ 6, nisbah 4, nisbah, okey, 2 cm, 12. Okey, yang ni okey, silap apa. Okey, nisbah 4 dan ni 2, nisbah 2. Betul dah. Betul dah sikit. Sama kan. Okey, 6, 4, 2. Kita boleh permudahkan dia lagi, perkecilkan lagi. Kita boleh permudahkan lagi. Okey, macam mana? Permudahkan. 6, 2 dan 4 boleh dibahagikan dengan sipir 2. Kita bagi 6 bagi 2 sama dengan 3. 4 bagi 2 sama dengan 2. 2 bagi 2, 1. Maka nisbah yang termudah dia 3 nisbah 2 nisbah 1. Okey, kita pergi pada latih diri. Okey, nanti di akhir sesi nanti kamu cuba buat latih diri lah. Kita bincang satu persatu. Okey, soalan pertama. Okey, nisbah harga sehelai baju kebaya kepada harga baju kurung. Okey, kebaya tulis nisbah kurung adalah 7 nisbah 4. Jika harga baju kebaya adalah 84. Okey, kebaya kamu buat nak panah sini RM 84. Maka yang ni berapa? Okey, simple je. 7 menjadi 84. Berapa? Okey, jadi nak tahu berapa, kamu bahagi 84 bahagi 7. Bahagikan dengan 7. Okey, maka dia darab apa? Darab 12. Bila 7 darab 12 dapat 84, maka 4 pun darab 12. Dapat 48. Maka harga baju kurung adalah 48. Okey, nilai baju kurung. Selesai. Okey, soalan nombor 2. Okey, nisbah jisim Encik Arif kepada jisim anaknya adalah, okey, Encik Arif dengan nisbah anaknya adalah 3 nisbah 2. Okey, 3 nisbah 2. Jika jisim anaknya ialah 42, okey, simple ya. Kamu buat 2 ni jadi 42 kilogram. Maka berapakah jisim Encik Arif? Maka 2 darab berapa? 42. Jadi nak tahu 42 reverse balik. 42 bahagi 2. Maka dia darab berapa? 42 bahagi dengan 2, 21. Okey, 2 darab 21 dapat 42. Maka 3 pun darab dengan 21.
21 63 kilogram. Maka berat Encik Arif adalah 63 kilogram. Okey, mudah ha? Okey, kita pergi kepada contoh soalan yang ketiga. Okey. Sebenarnya benda ni berulang-ulang. Kalau kamu perasan apa yang cikgu sebut ni, konsep dia sama saja. Yang membezakan dia adalah nombor, kan? Kalau kamu perasan nombor je beza. Jadi konsep dia sama je. Okey, 3. Okey, soalan nombor 3. Zanariah, Rusnita dan Hanifah berkongsi membayar kos hadiah ibu mereka mengikut nisbah. Okey. Zanariah nisbah Rusnita nisbah Hanifah adalah 5 nisbah 3 nisbah 2. Okey. Hanifah membayar, mana Hanifah? Okey, Hanifah membayar RM 50. Hitungkan jumlah wang dibayar oleh Zanariah dan Rusnita. Okey. 2 darab berapa dapat 50? 50 bahagi 2. 2 darab 25. 2 darab 25 dapat 50. Betul tak? Jadi automatik yang lain pun akan darab benda yang sama. Darab 25, yang ni pun darab dengan 25. Okey, 5 darab 5 darab 5 RM 125 nisbah 3 darab 25 RM 75 nisbah 50. Maka terjawablah soalan. Hitungkan jumlah yang dibayar oleh Zanariah dan Rusnita. Zanariah RM125, Rusnita adalah RM75. Okey, selesai simple kan? Okey, inilah. Okey, soalan yang keempat. Oh dah? Tak habis hari ni. Pergilah tidur dulu. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Soalan yang keempat. Kita kalau boleh habis hari ni lah tajuk ni. Okey, soalan yang keempat adalah kadir. Okey, tulis sekejap. Okey, kadir nisbah candran nisbah PW mintai suatu kuis sains. Bilangan soalan yang dijawab oleh mereka mengikut nisbah 4, nisbah 6, nisbah 3. Chandran telah menjawab 30 soalan. Mana Chandran? Chandran telah menjawab 30 soalan. Question 30. Daripada 6 dia jawab 30. Maka automatik soalan nak tanya, itu kan jumlah kadir dengan pingwi. Okey, kalau 6 menjadi 30, maka 6 darab 30 bagi 6. Simple je. 30 bagi 6. Jadi untuk kamu boleh guna kalkulator. Jadi tak ada masalah. 30 bahagi 6 5. Maka 6 darab 5 dapat 30. Maka 3 pun darab 5, 4 pun darab 5. Okey. 4 kali 5 20. Soalan nisbah 30 nisbah 15 soalan. Maka terjawablah soalan. Aduh. Kadir dapat jawab 20 soalan. Pingwi dapat jawab 15 soalan. Okey, terjawab soalan nombor 4. Simple kan? Okey, soalan nombor 5. Okey, 42 orang murid dalam kelas 1 dedikasi telah mendaftar sebagai ahli kelab komputer, robotik dan taekwondo. Okey. Ada ruang tak? Okey, tak apa. Okey, dia kata 42 orang pelajar kelas 1 dedikasi. Okey. Mendaftar kelab apa? Kelab komputer. Kamu keluarkan dia punya poin yang penting. Kelab robotik dan kelab taekwondo. Setiap murid dibenarkan mendaftar hanya satu kelab. Didapati bilangan murid yang mendaftar kelab robotik ialah 1/3 daripada bilangan yang mendaftar kelab komputer. Kelab robotik 1/3 daripada kelab komputer. Okey. Dia kata kelab robotik. Okey, 1/3 maksudnya 1 bahagian robotik, 3 bahagian komputer. Maksudnya di sini robotik 1, kelab komputer
3. Okey. Dan bilangan murid mendaftar kelab taekwondo adalah 14 orang. Okey, taekwondo. Okey, ni kita kata nisbah apa? Bilangan ni dah betul nisbah. Diberi taekwondo 14 orang. Okey. Tentukan nisbah kelab ahli kelab komputer kepada bilangan kelab robotik kepada bilangan taekwondo. Jadi nak komputer nisbah robotik, nisbah taekwondo. Okey. Dia dah kata bilangan semua pelajar adalah 42 orang. 42. Maka kita tolak siap-siap. Baki dia ni berapa? Okey, baki daripada 42. 42 tolak 14. Okey. Okey, 42 tolak 14, jadi baki yang ni bilangan untuk 2 ni adalah 28 orang. 28 orang. Betul tak? 28 orang. Jadi kita cari dulu bilangan pelajar kelas komputer dan bilangan pelajar robotik. Bilangan pelajar kelas komputer. Kita tengok dulu kelas komputer. Dia duk usik lah. Okey, komputer. Okey, komputer 3. Okey, 3 daripada 4/4 sebab dia 3 komputer, 3 orang komputer, robotik seorang. Macam tu lah. Jadi berapa jumlah pelajar di sini? 4 orang. Jadi 3/4 darab dengan 28. Dapat apa? Okey. 28 bahagi 4. Okey, 28 potong 1 potong 7. 7 darab 3. Okey, 21 orang. Okey, 21 orang bagi kelab komputer, kelab robotik. Okey, robotik 1/4 darab dengan 28. Maka potong 1 potong 7. Maka robotik sama dengan 7 orang. Maka nisbah di sini okey. Komputer, nisbah robotik, nisbah taekwondo adalah bilangan dia apa? Komputer 21, nisbah robotik apa kan? Robotik 7, nisbah taekwondo tadi 14 orang. Okey, jadi 21, 7, 14 kita boleh pemudahkan dia. Boleh perkecilkan dia. Okey, CP apa? CP 7. Okey, 21 bahagi 7 3. 7 bahagi 7 1. 14 bahagi 7 2. Maka nisbah dia adalah 3 nisbah 1 nisbah 2. Taekwondo, kelab komputer, nisbah kelab robotik, nisbah taekwondo adalah 3 nisbah 2 nisbah 1. Simple kan? Okey, kita tengok sekejap tepi sekejap. Okey, kita pergi, kita tak apa malam ni kita kelas kita tak ni bagaimana kita nak menentukan nilai yang berkaitan dengan suatu kadar. Okey, simple saja. Kita tengok ini, kita habiskan sikit. Jangan dah kacau habis bang. Abang nak? Kau tak mau? Kau tak mau? Kalau nak tu duduk di lukis lah. Okey, contoh yang keempat. Ini sama je konsep dia, kadar, nisbah apa. Okey, cikgu ambil yang ni lah. Cikgu ambil sekejap lah. Okey, contoh yang ke-14. Okey, dia kata Encik Tan melakukan ujian larian pada mesin treadmill.
Okey, mesin treadmill dia berlari pada kadar yang sama dan keputusan ujian menunjukkan jantungnya berdenyut 420 kali dalam masa 4 minit. Okey. Kita tulis, kita keluarkan poin dia. Dia kata dalam larian dia tu 420 kali dalam masa 4 minit. Nisbah dia 4 minit. Okey, 420 kali dalam masa 4 minit kan. Jadi bilangan jantung yang dilakukan ujian tersebut dalam masa 12. Simple saja. Dalam 12 minit. Sekarang dia rujuk pada minit kan. Maka kamu tengok minit ni. Daripada 4 menjadi 12 minit. Maka daripada 4 menjadi 12. 4 darab berapa 12? 4 darab berapa 12? Tengok kalkulator. 12 bagi 4 lah. 3 kan. Okey, darab 3. 4 darab 3 sama dengan 12. Betul tak? Automatik lah. Yang ini pun kena darab dengan 3. 420 darab 3 sama dengan 1260 kali. Maka inilah jawapan dia. Okey, dari sebab tu cikgu tak kalau ni cikgu tak tunjuk penyelesaian buku teks ni. Sebab apa? Penyelesaian buku teks ni bagi cikgu terlalu skema. Sedangkan ada jalan yang mudah kan. Okey, matematik ni unik dia, banyak jalan kaedah penyelesaian matematik ni untuk menjawab soalan yang sama. Ada orang suka jalan yang jauh. Ada orang suka shortcut. Okey, kalau dalam penyelesaian matematik kita lebih mudah ambil shortcut lah. Kalau dalam larian materi tidak boleh ambil shortcut, kena cari ikut line kan. Jadi kamu boleh tengoklah. Ni kaedah pertama, ini kaedah yang kedua, dan ini adalah kaedah yang ketiga. Kamu boleh pilih kaedah mana yang kamu rasa sesuai untuk kamu lah. Sebab tu cikgu tak tunjuk cara buku teks ni. Sebab pertama, dalam periksa kita perlu masa yang singkat. Kita perlu jimat masa. Jadi kalau ada jalan yang lebih mudah, kita belajar cara yang lebih mudah. Mahirkan cara yang mudah ni. Okey, tak perlu nak darat silang, nak kaedah kadaran apa-apa, tak payah. Guna kaedah ni. Simple kan? Okey, pergi kepada latih diri 4.4C. 4.4C. Cikgu tak tahu kenapa kaedah ni dia tak tunjuk kaedah yang cikgu ni. Cikgu rasa kaedah ni lagi mudah. Kamu pun tengok, kamu faham kan? Kaedah ni lagi mudah daripada kaedah ni. Okey. Latih diri 4.4C. Seseorang yang melakukan senaman berjalan dengan membakar 2.9 kalori per minit. Okey, dia kata 2.9 kalori bagi tempoh 1 minit. Kita buat dalam bentuk nisbah dia, kadar dia. 1 minit 2.9 kalori. Okey, soalan dia, berapakah kalori yang akan dibakar jika dia berjalan 20 minit? Okey, maka dia kata ni 1 minit. Kalau dia menjadi 20 minit, 1 darab berapa 20? 1 darab 20. Automatiklah di sini pun kena darab dengan 20. Ni kaedah cikgu ni. Okey, 2.9 darab 20 58 kalori. Itulah jawapan dia. Simple kan? Okey, ni soalan nombor 1. Okey, kalau start lagi, kalau tiba-tiba kamu terpadam, cikgu minta kamu join balik lah. Kita nak habiskan sikit lagi. Jangan tak join pula. Join pakai link yang asal tadi. Okey, soalan nombor 2. Okey, 6 kotak jus limau dijual. Kamu tulis terus dalam bentuk nisbah. Okey, dia kata bila soalan macam ni, kamu keluarkan terus bentuk nisbah. Okey, 6 kotak nisbah RM RM12.25. Tentukan harga bagi 24 kotak. Okey, kalau 6 kotak ni 6 menjadi 24, maka 6 darab berapa dapat 24? Tu kaedah cikgu. Cikgu harap kamu dapat ambil lah kaedah cikgu ni.
Ada setengah cikgu tengok dalam periksa ada yang menggunakan kaedah putek. Kemungkinan sama ada dia rasa putek ni lebih mudah lagi dia, ataupun dia tak join kelas cikgu sebelum ni. Jadi ada yang guna kaedah ni panjang lah. Boleh, tak ada masalah, tapi panjang. Okey, 6 darab berapa? 24. Maka 24 bahagi 6 dapat 4 kan. Okey, 6 darab 4 dapat 24. Maka automatik lah RM12 pun darab dengan 4. RM RM12 25 sen darab dengan 4 dapat RM49. Straight to the point dia punya jawapan dia. Okey, Encik Anis menggunakan 8 cawan tepung. Okey, kita tulis siap-siap. 8 cawan tepung nisbah 60 keping biskut susu mentega pada hari Senin. Pada hari Selasa, Cik Anis ingin membuat 15 keping biskut. Kadar penggunaan tepung tidak berubah. Berapakah cawan tepung yang diperlukan? Okey, sekarang tadi kita biasa jumpa nilai makin membesar. Kalau nilai ni makin mengecil daripada 60 hari pertama, hari kedua dia nak ubah kepada 15 keping saja. Okey, kalau berkurang macam ni, kamu kena ingat, kalau bertambah mungkin dia darab lah. Kalau bertambah ni confirm darab. Kalau berkurang ni confirm dia adalah bahagi. 60 bahagi berapa dapat 15? 60 bahagi berapa dapat 15? Nak terbalikkan dia, 60 bahagi berapa dapat 15? Berapa? 60 bahagi, kamu try 60 bahagi 6 kan? 60 bahagi 6 kan? 60 bahagi, okey, kamu kena terbalikkan dia. 15 sekejap. 60 bahagi 4. Ya betul. 60 bahagi dengan 4. 60 bahagi 4 dapat 15 kan? Okey, 60 bahagi 4 kamu kena try lah. 60 bahagi 4 dapat 15 automatik. Kalau sebelah kiri dia bahagi 4, pasangan dia automatik akan bahagi 4. Maka akan dapat apa? 8 bahagi 4 2 apa? 2 cawan lah. 2 cawan. Okey, jawapan dia adalah 2 cawan untuk membuat 15 keping. Okey, simple kan? Okey, soalan yang terakhir, yang keempat. Okey, anda kata kadar pertukaran mata wang asing adalah USD. USD ni United States Dollar, duit Amerika, $1. Okey, bersamaan dengan kita tulis dalam bentuk nisbah. RM RM3.90. Okey, pada kadar ini Ahmad memberi 200 kepada pengurut wan. Okey, kalau RM3.90 menjadi RM200 kepada pengurut wan. Pengurut wan kemudian mengembalikan RM5 bersamaan dengan USD. Berapakah USD yang diterimakan oleh Ahmad? Okey. Okey, berapakah USD? Okey. Dia mengembalikan, lah ni dia putih. Sabar kakak kita nanti dia rasa. Ya. Sabar sikit. Okey, kita sambung semula. Okey. Ya.
Okey, kita sambung sikit lagi. Dia automatic 50 minit dia akan log out semua. Jadi untuk satu sesi 50 minit je Webex bagi masa. Jadi kalau terlebih pada 50 minit dia akan auto off dan kita kena login balik lah. Jadi kalau jadi macam tu, kamu login balik lah. Kawan-kawan yang lain pun harap dapat join balik lah. Okey. Okey, kita tengok. Okey, yang dia bagi tadi. Okey, kalau tengok pada di sini, andai dia kata andai kadar pertukaran won adalah 1 USD bersama dengan RM3.90. Pada hari ini Ahmad memberi 200. Okey, dia bagi duit RM200 kepada tempat tukar duit tu lah. Tempat kaunter tukar duit tu. Dia bagi 200 dan tempat kaunter tu bagi RM5. Okey, dia bagi RM5. Jadi kita tolak dulu. Kita tolak dulu siap-siap RM5 di sini. Supaya apa? Supaya mudah kita nak kira. Jadi RM 195 sebenarnya yang dia tukar dalam bentuk dolar ni. Sebab apa? Sebab RM5 dah diberi dalam bentuk baki duit kan. Baki RM5 kan. Jadi RM3 menjadi kita kira yang ni. Kita tak kira 200 ni. Sebab apa? Sebab dia bagi duit 200 dan dia dapat baki RM5. Maka sebenarnya yang dia guna adalah RM195. Betul tak? Okey, jadi RM3.90 menjadi 195. Maka darab berapa? 195 bahagi 5. Okey, cuba bahagi 195 bahagi dengan RM3.90. 3.9. Okey, kamu dapati kamu akan dapat 50, betul tak? 50. 390 sen darab 50 dapat 195. Kenapa cikgu kira 195? Sebab dia bagi 200 kan. Dia bagi 200 dan dia dapat baki RM5. Jadi kita kira dia hanya menggunakan RM195 sahaja. Sebab dia dapat baki RM5 kan. Dia dapat baki balik RM5. Jadi dia menggunakan 195 saja. Maka duit 390 sen RM3.90 dia guna sebanyak 195. Maka berapakah nilai yang dia darab mendapat 195? Dia darab 50. Maka dia darab 50, maka pasangan dia USD ni pun darab dengan 50. Maka kita akan dapat jawapan dia adalah USD 50. Maksudnya USD 50 saja dia guna. Maka jawablah, berapakah USD yang diterima oleh Ahmad? USD dia adalah 50. Kamu kena faham situasi tu. Okey, jelas lah. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, contoh seterusnya. Okey, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah? Okey, ni kita cikgu ambil ini. Kita dah sebenarnya tajuk ni kita dah habis dah ni. Kita lebih pada penyelesaian masalah. Okey, hari ni kita masuk penyelesaian masalah. Kalau ada rezeki next sesi kita akan masuk tajuk baru lah. Okey, bagaimana kita nak selesaikan masalah ni? Okey, cikgu ambil contoh je supaya kamu boleh compare langkah kerja buku dengan kaedah cikgu. Okey, dia kata seorang pekebun sayur menggunakan kaedah tangkap, tanda, lepas dan tangkap semula untuk menganggarkan populasi siput. Dia nak anggarkan populasi siput dalam kebun sayur dia. Dia menangkap 42 ekor siput 24 ekor siput. Kita tulis 24 ekor siput dan menandakan cengkeram setiap siput tersebut. Kebun sayur kemudian melepaskan siput itu dalam kebun sayurnya semula. Selepas 2 minggu, dia menangkap secara rawat 30 ekor siput dan mendapati 5 ekor cengkeram yang bertanda.
dia menggunakan kaedah kadaran untuk menganggarkan produksi pupuk dalam kebunnya. Okey. Okey, tengoklah. Dia menangkap 24 ekor siput dan menandai cengkerannya setiap siput tu. Okey. Kemudian dia melepaskan siput tersebut di kebun dia. Selepas 2 minggu, dia menangkap secara rawak 30 ekor siput dan mendapati 5 ekor mempunyai cengkeran. Nyatakan kaedah kadaran untuk mengarang produksi siput dalam kebun dia. Okey. Dia dah tanda dah 24 ekor siput untuk satu tangkapan dia Satu tangkapan dia. Ni satu cara rawak kita tengok di sini. Okey. Dia kata 24 ekor siput dia dah tanda dah, ditanda. Okey, bila dia tangkap kali kedua, dia dapati dia ni kita letak sebagai inilah kita letak macam tu lah. Okey, 24 dia tangkap. Lepas tu dia tangkap kali kedua 5 ekor yang bertanda. Manakala 30 ekor lagi tu tak bertanda. Maksudnya 30 ekor ni yang baru pula dia punya rate dia baru pula. Jadi okey, jadi kalau kamu tengok di sini sekarang bertanda dia menggunakan kaedah okey, kita nak guna kaedah anggaran populasi lah. Apa dia ni? Sabar sat. Okey, guna kaedah ni 30 tu. Okey, cikgu guna kaedah cikgu lah. Nak tahu betul ke tak? Kita test dulu lah. Okey, 2 darab berapa? Sabar, apa masalah? Okey, kita tengok dulu. Okey, try dulu lah. 4.8 dapat 24. Ini pun darab 4.8. Okey, betul. Okey, dia kata sekarang ni ini adalah populasi ni. Cikgu padam dulu. Okey, kaedah ni cikgu rasa lebih mudah. Okey, tak nak cikgu tukar warna. Okey, dia kata dia tangkap 24 ekor kali pertama dan dia lepaskan balik. Bila dia tangkap kali kedua, dia dapat 5 ekor yang bertanda, betul tak? Jadi populasi kita tak tahu lagi populasi dah berapa. Populasi asal tu kita tak tahu. Sebab tu dia letak nisbah dia tanda kurungan. Okey. Jadi ditangkapan kali kedua tu 30 ekor siput. Cara rawat 30 ekor siput dan 5 cengkeran yang bertanda. Okey, jadi kalau kamu tengok sini 5, kalau kita pergi pada asal dia 5 darab berapa dapat 24. 5 darab berapa dapat 24. Kalau kira tadi 5, okey, 24 bahagi 5. 24 bahagi dengan 5. Okey, maka 5 darab 4.8. Betul tak? 5 darab 4.8 dapat 24 ekor. Maka 30 ekor ni pun perlu darab dengan 4.8. Akan dapatlah nilai populasi dia berapa? 30 darab dengan 4.8. Okey, di sini populasi terdapat 144 ekor. Okey. Jadi dengan menggunakan kaedah kadaran berikut menganggarkan produksi dalam kebun sayurnya, automatik kamu dapat 144 ekor. Jadi cikgu pun kalau tengok pada langkah kerja buku ni, langkah ni kamu tengok compare lah dengan langkah kerja cikgu. Okey, jadi kamu tulis dalam bentuk nisbah. Okey, 24 yang besar. Okey, kita dapat 24 besar kan? Kaedah dia 24. Dia tangkap. Yang bertanda, dia dah tanda dah 24 ekor. Tiba-tiba nilai tu menjadi kecil. Okey, jadi kamu guna kaedah nisbah. Dah dari besar jadi kecil balik. Okey, bila jadi kecil, kita nak reverse balik. Kita nak tahu populasi dah tu.
Okey, 5 yang bertanda. Kita akan gunakan yang ni sebagai rujukan kita. Nilai ini adalah sebagai rujukan asal kita. Okey, yang bertanda. Okey, 5 bagaimana dia jadi 4? 5 jadi 24. Maka kita bahagia 24 bahagi 5 dapat 4.8. Maka 5 darab 48 dapat 24. Maka pasangan dia pun 30 ni, populasi ni darab dengan 4.8, kita akan dapat nilai asal dia. Nilai asal anggaran asal ni dia kata dengan kaedah kadaran menganggarkan, kita menganggarkan. Okey, kita boleh anggarkan bahawa populasi dia adalah 144 ekor. 144 ekor dari maksudnya asal dia adalah 144 ekor. Pada hari pertama dia dah tangkap daripada 144 ekor adalah 24 ekor yang dia dah tanda. Tu maksud dia. Jadi bila kita boleh dapat balik anggaran berapa ekor ni. Jadi itu kaedah yang kita cikgu guna. Okey. Kamu cuba ni soalan panjang. Okey, soalan ni nampak panjang tapi langkah kerja dia tak ada lah panjang sangat boleh Okey. Okay, kita tengok apa lagi dalam kutek. Okey, ada lagi tak? Perkaitan antara nisbah kadar dan kadaran dengan peratus pecahan. Okey, ni untuk next class. Okey, cikgu cerita yang ni. Okey, yang ni last yang ni last. Okey, next class sekali lagi kita akan habiskan tajuk ni. Nisbah tajuk dia panjang sikit. Nisbah ni dia panjang sikit. Okey, kita sambung sikit lagi. Okey, kamu cuba buat latihan yang cikgu bincang ni. Okey. Soalan nombor 1. Apa? Okey. Jadual di bawah menunjukkan sebuah kajian yang menjadikan oleh menggambarkan populasi jenis ikan di sebuah tasik di tangkapan yang bertanda dan tidak bertanda. Ini simple je. Yang ni dah buat dah. Hari pertama 60. Hari kedua selepas minggu 5 yang bertanda. Yang tidak bertanda 2. Okey. Di sini kamu kena macam ni lah. Okey, kalau kamu tak tahu 60 darab berapa ni bahagi atau kamu pergi reverse kat ni. Okey, sebab kita nak cari nilai di sini, betul tak? Maka 5 darab berapa dapat 60? 5 darab berapa 60? 60 bahagi 5 12. Maka 20 pun perlu dengan darab dengan 12. Maka di sini kita akan dapat 240. Tak dah habis baca soalan, kita dah jawab dah. Betul tak? Soalan tak dah habis, anggaran tahu hidup di situ. Anggaran dia adalah 240 ekor. Dapat dah. Okey, soalan nombor 2. Satu pasukan bola sepak bermain 28 perlawanan dan memenangi 4 perlawanan. Okey, dia bermain, ni soalan nombor 2 28 perlawanan dan dia menang adalah 4. Okey, 4 menang kan? Okey, maksudnya nisbah dia 28 kali main, 4 kali menang. Okey, daripada setiap 7 perlawanan yang ditandingi. Okey, dia menangi. Okey, ni 4 dari 7, bukan 4 daripada 28. Okey, kita tengok dulu, baca tak habis. Okey, satu pasukan bola sepak bermain 28 perlawanan dan memenangi 4 perlawanan daripada 7 perlawanan yang ditandingi. Tiada perlawanan yang berakhir dengan keputusan seri. Okey, kita kena faham balik. Dia kata, cikgu padam balik. 28 permainan ni hak banyak. Okey, daripada 28 permainan, okey, dia kata 4 perlawanan, 7 yang ditandingi. Okey, maksudnya daripada 7 perlawanan yang ditandingi, 4 perlawanan dia menang. Ini belawang.
4 ni menang. Okey, 7 yang dia berlawan, start kali 7 perlawanan, 7 kali perlawanan, 4 kali menang. Okey, itu maksudnya 7 nisbah 4. Tiada perlawanan berakhir seri. Berapa kalikah pasukan bola hitam mengalami kekalahan? Okey, 7 pertama kita nak tahulah total perlawanan semua adalah 28. Jadi kita kena tahu dulu 7 dia berlawan 7 kali, menang 4. Maksudnya jumlah, kalau tengok sini, pasukan sepak bermain 28 perlawanan, 28 perlawanan. Maka daripada 7 28 dia punya perlawanan, nisbah dia start kali 7 berlawan, dapat 4 kali menang. Tapi jumlah keseluruhan perlawanan dia adalah 28. 7 darab berapa? 28. 28 bahagi 7. Okey, maksudnya 7 darab dengan 4 dapat 28. Maka dia benang adalah darab 4 juga. Darab 4 dapat apa? 16 kan? Okey, maksudnya dia benang adalah 16 kali. Okey, soalan pertama dia, berapa kalikah dia kalah? Okey, kalau jumlah perlawanan dia adalah 28, maka 28 kita tolak dengan 16 kali. Sebab 16 kali ni dia menang. Maksudnya baki dia tu adalah dia kalah. 28 tolak 16. Maksudnya 12 kali dia kalah. Okey, di sini terdapat berapa kali kalah? 12 kali. Okey, hitungkan nisbah menang kalah pasukan bola sepak. Okey, kalau dia menang, nisbah kalah, menang 16 kali, kalah 12 kali, maka nisbah dia adalah, kita boleh kecilkan dia. Sipir apa? 16 dengan 12, sipir 4 boleh kan? Okey, bahagi dengan 4, bahagi 4, 16 bahagi 4, 4, 12 bahagi 4, 3. Maka nisbah dia, menang nisbah kalah adalah 4 nisbah 3. Dapat 4 nisbah 3. Okey, soalan yang C. Jika trek ini berlanjutan, anggarkan bilangan kekalahan yang dialami pasukan bola sepak ini setelah mereka menang 20 perlawanan. Okey, mana menang? Kita ambil nisbah ni dulu. Okey, sebab tu kita boleh guna balik saling berkait lah. Okey, dia kata kalau dia menang 20 perlawanan, jadi dia suruh cari bilangan kalah. Kalah berapa? Okey, ni adalah menang, ini adalah menang, ini adalah kalah. Kalau dia kata menang ni menjadi 20 kali, maka kalah jadi berapa kali? Okey, 4 darab berapa 20? Okey, 4 darab 5 dapat 20. Maka 3 pun darab dengan 5. Maksudnya dia kalah 15 kali. Maka dapat dari sini adalah 15 kali. Kita ambil nisbah ni, kita ambil nisbah terkecil dia, mudah untuk kita kira. Jadi kamu ambil terus nisbah terkecil. Okey, jelas ha? Ya Allah, duduk dulu. Pasukan pengangkat mengadakan kem tahunan. Setiap 12 orang di bawah penyelidikan guru pengiring. Okey, setiap 12 orang di bawah penyelidikan guru pengiring. Okey, kalau dia kata okey, pasukan pengangkat ni 12 orang peserta, nisbah seorang guru. Ni peserta dan ini guru. Okey, jika 90 orang pengangkat menyertai tingkatan, berapakah minimum guru pengiring? Okey, daripada 12 menjadi 90. Maka 12 darab berapa dapat 90? Maka benda yang sama akan darab untuk guru juga. Okey, darab. Okey, 90 bahagi 12. Okey, darab 7.5. Maka sini pun akan darab 7.5. 1 darab 7.5 lebih kurang 7.5 ataupun 8 orang anggaran kita lah. Sebab orang kita tak boleh guna perpuluhan kan. Dia kena antara, kalau nak elok untuk 90 orang pelajar ni, kena 8 orang guru. Sebab kita anggarkan kalau 7.5
Kalau biskut kita boleh tulis lah 7.5, ataupun air ke apa, berat ke kilometer. Ni orang, jadi tak ada yang separuh, jadi kita genapkan dia jadi 8 orang. Okey, menjawab soalan ni simple je kan. Okey, Akmal, Bakri dan Chandrin. Tulis siap-siap. Akmal, nisbah Bakri, nisbah Chandrin. Berkongsi bayar kos properti ibu mereka 4,200. Okey, kos rawatan adalah RM 4,200. Cardin membayar 2,400. Okey, mana Cardin? Cardin membayar 2,100. Akmal 3/4 daripada kos membayar Bakri. Akmal mana? Okey, Chandrin mana? Silap ni. 2,100 tu Chandrin, bukan Bakri. Ada balik. Okey, sikit lagi. Okey, Chandrin membayar, kalau kamu tengok ni 2,100 Chandrin. Okey, di mana Akmal membayar 3/4 daripada kos Bakri. Okey, maksudnya dari bentuk nisbah Akmal membayar 3/4 daripada kos pembiayaan Bakri. Okey, 3/4. Maksudnya Bakri, okey, 3/4 maksudnya 3 Akmal, Bakri ni satu lah. Kena faham dulu dia punya soalan. Kadang-kadang soalan ni dia nak kelirukan kita. Okey, 3/4 daripada kos Bakri. Kita kena faham soalan. 3/4 dari kos pembiayaan Bakri. Okey, 3/4 maksudnya Bakri satu lah. Betul tak? Satu maksudnya, okey, lah ni, ini adalah kos pembiayaan. Okey, ni contohnya ni 4 Maksudnya Akmal telah mengambil 3 daripada 4. Okey, 3 maksudnya Bakri ni hanya ambil 1 je lah. Maka nisbah 1. Okey, nisbah yang ni dalam bentuk nilai kan. Okey, sebelum tu untuk mencari nilai 3 nisbah 1 ni, kita ambil baki pembiayaan. Berapa lagi baki? Okey, kita tolak dulu. Total pembayaran ni kita tolak dulu dengan RM 2,100 sebab dibayar oleh Chandrin kan. Okey, berapa baki? Okey, 4,200 tolak dengan 1,100, baki dia adalah RM 3,100. Maka 3,100 inilah dibayar oleh Akmal dengan Bakri dalam nisbah 3 nisbah 1. Maka kita carilah nisbah Akmal ni berapa. Okey, jadi Akmal membayar 3/4 daripada 3,100. Okey, berapa Akmal? Okey, 3 darab 3,100 bahagi dengan 4. Okey, jadi Akmal membayar RM 2,225. Manakala Bakri, okey, 1/4 darab 3,100. 3,100 bahagi 4. Okey, 775. Maka Bakri bayar RM 775. Okey, maka inilah dalam bentuk nilai ringgit lah. Akmal, Bakri, Chandrin. Okey, Akmal 2,225, Bakri 775, Chandrin 2,100. Maka di sini baru kita boleh buat bentuk nisbah. Sebab dia minta nisbah kan. Nisbah adalah nilai yang paling kecil. Okey, 225 bahagi dengan 5. Kita gunakan sipil 5 dulu. 25 bahagi 5. Okey, guna warna lain. Stack Okey, kita potong bahagi 5 dapat 4
45 nisbah 775 bahagi dengan 5 dapat 155 nisbah okey 2. okey ni potong bagi 5. Ini 2100 bahagi dengan 5 420. okey boleh bagi 5 lagi, bahagi 5 lagi, bahagi 5 84. okey nisbah 155 bahagi 5 31. nisbah 455 bahagi 5 445 89. okey 89 nisbah 31 nisbah 84. Boleh lagi bahagi. Ada lagi sipir yang boleh dibahagikan. Kalau tak ada, itulah jawapan dia. Jadi nisbah dia ada 84, nisbah 31, nisbah 84. CP2 tak boleh, CP3 tak boleh, CP4 tak boleh, CP5 tak boleh, CP6 tak boleh. Okey, tak boleh okey, menjawab soalan ni. Jadi 89 nisbah 31 nisbah 84. Kalau ada lagi CP, kamu bahagikan. Okey, jadual di sebelah menunjukkan harga bagi 4 jenis ikan. Siti ingin membeli. Okey, kita bawakan page ni kepada muka surat seterusnya. Okey, sikit lagi. Okey. Okey, jadual di sebelah menunjukkan harga bagi ikan. 4 jenis ikan kan. Siti membeli 2 jenis ikan berjisim 1 kg bagi setiap jenis dengan jumlah harga kurang daripada 20. Apakah kombinasi ikan yang boleh dibeli oleh Siti? Tunjukkan pinggiran anda. Okey, dia kata Siti membeli 2 jenis ikan. Jisim 1 kg. Jisim membeli 2 jenis ikan berjisim 1 kg bagi setiap jenis dengan jumlah harga kurang daripada 20. Okey, dia beli 1 kg. Harga kurang 20. 2 jenis ikan lah maksudnya. Kita tengok. Okey, kalau ini 1 kg berapa? Kita cari per kilogram lah. 1 kg. Kalau 1 kg 1 gram ni ni darat dengan 10. Yang ni darat dengan 2. Ini darat apa? Dapat. Okey, kita kira dulu. Yang ni RM15. Yang ni RM6.40. Kita nak tahu kan, sebab dia nak harga kurang daripada 20. Okey, 300 gram sama dengan RM2.70. Cuba bahagi RM1 berapa? 300 bahagi dengan RM2.70. RM2.70 bahagi 300. RM2.70 bahagi dengan 300. Jadi bagi 3. RM2.70 bagi 3 nak tahu. RM2.70 bahagi 3. Okey, 90 sen 1 gram. Ni kalau 100 gram 90 sen. Kalau 1 kilo darat 90 sen darat 10. RM9. Okey, yang ni kita dapat RM RM9. Yang ni okey, kalau 100 gram RM5.40 bahagi dengan 400 tu. Okey, yang ni kita dapat kalau 1 kg dapat RM13.50. Okey, kamu kena tengok kombinasi yang mana yang cukup
Ni untuk 1 kilogram Ni untuk 1 kilogram. Kira ni untuk 1 kilogram. Kalau ikan bawal RM15 sekali 1 kilo. Cincaru RM6.40 sekilo. Selam RM9 sekilo. Kembung RM13.50 1 kilo. Per kilo ni. Per kilo. Okey, soalan dia, Siti membeli 2 jenis ikan yang berjisim 1 kilogram bagi setiap ni, dan dia membeli dengan harga kurang daripada 20. Okey, kamu boleh pilih kombinasi yang mana? Bawal dengan cincaru. Kalau bawal dengan cincaru lebih 20. Kalau bawal dengan sela lebih 20. Kalau bawal dengan kembung lebih 20. Maksudnya cincaru dengan sela. Dia nak kurang daripada 20 kan? Maka cincaru RM RM6.40 tambah dengan RM9. RM RM9 dapat apa? Kita menggunakan kaedah anggaran macam tu lah. RM9 tambah RM6.40. Okey, dapat sama dengan RM RM15.40. Maka kita punya anggaran, Siti telah membeli 1 kilogram cincaru dan 1 kilogram ikan selau dengan harga RM15. Dia kata kurang daripada 20 kan, harga RM15.40. Kalau dia beli bawal dengan cincaru akan lebih RM21.40. Kalau dia beli bawal dengan selau 15 tambah RM9 lagi lebih 20. Kalau bawal dengan kembung lagi mahal. Kalau selau dengan kembung lebih 20. Jadi cincaru dengan selau yang kurang dapat RM15.40. Jelas lah. Okey, cara dia adalah kamu cari dulu harga bagi setiap kilogram. Yang ni dia bagi 100 kilogram. Kalau 1 kilogram, ingat 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Kalau dia dah bagi dah 100 gram, kita darab lah dengan 10 dapat 1000. Yang ni 500 darab dengan 2 dapat 1000. Kalau 300, okey, kita kena cari dulu 1 gram apa, ataupun kamu bahagi. Okey, contoh yang ni. Okey, 300 gram bahagi dengan RM2.70. Dapat apa? 1 gram. Itu dia akan bagi dalam bentuk 1 gram lah. 300 bahagi dengan RM2.70. Terbalik kok. Terbalik. RM2.70 bahagi dengan 300. Okey, terbalik. Sat. Sabar, nak habis dah. Okey. Ya Allah, RM2.70 kita bahagikan dengan 300 gram, kita akan dapat 0.009 sen per gram ni 1 gram. Maka sen per gram per gram, maka kita kena darab dengan 1000. Okey, darab 1000, 1, 2, 3. Okey, jadi kalau darab dengan 1000, kita akan dapat, kita nak ni gram, kita darab 1000 gram, kita akan dapat RM9. Okey, untuk 1 kilogram per kilogram. Sama juga yang ni. Okey, kamu ambil RM RM5.40 bahagikan dengan 400. Ni cikgu nak tunjuk cara kamu nak dapat, macam mana nak dapat harga 1 kilogram kan. Okey, dapat apa? Ni gram. Akan dapat harga dalam 1 gram sen per gram tu. Ni kaedah mudah. RM5.40 bahagi dengan 400 akan dapat 0.0135 sen per gram. Okey, kalau nak dapat kilogram, darab dengan 1000 gram, akan dapat 1, 2, 3. Jadi RM13.50. Dapat RM13.50 per kilogram. Okey, dapat Okey, soalan yang last, soalan yang keempat.
Okey, soalan yang keempat. Kamu cuba mahirkan tajuk ni. Tajuk ni familiar juga keluar dalam periksa. Sabarlah. Anak cikgu pun mengantuk dah. Okey, graf di sebelah menunjukkan kadar pertumbuhan bakteria A dan B dalam satu kultur. Bakteria yang manakah menunjukkan kadar pertumbuhan yang lebih tinggi dengan 1 minit pertama? Okey, tengok. 1 minit pertama yang lebih tinggi adalah bakteria A lah. Nyatakan kadar pertumbuhan dia. Okey, kadar pertumbuhan dia 1 minit dia boleh pergi. Kadar pertumbuhan dia. Okey, ni 1 2 3 4 5. Okey, maksudnya kadar pertumbuhan dia 1 minit sama dengan 4 juta sel. Itulah kadar dah. 1 minit sama dengan 4 juta sel. Okey, dalam masa 4 minit berapakah beza bilangan sel A dengan sel B? 4 minit. Mana 4 minit? Okey, cari sini. Okey, sel A, bakteria A dan bakteria B. Okey, 4 minit. 4 minit di sini silap. Cikgu silap cari. Yang ni tak ada masalah. Yang ni kamu boleh tengok dia punya graf je. Tak perlu tak banyak kira Okey. Okey, bakteria A adalah pada kadar ini. Ni bakteria A. Berapa? 5, 6, 7, 8. Okey, 8 bakteria A. Bakteria B 10. Maka apa beza dia? 8 tolak 10 maksudnya 2. Perbezaan dia adalah 2 juta sel. 8 untuk bakteria A, 10 bakteria B. Jadi 10 tolak 8, jadi 2 juta sel. Ni juta ni. Juta sel. Okey, anggakan masa apabila kedua-dua jenis bakteria itu mempunyai bilangan yang sama. Anggakan masa. Okey, inilah mempunyai bakteria yang sama ni. Anggakan masa lebih kurang 3, kamu anggakan kali ni 3.5. Ini 3.5. Betul 3.5. Mungkin dalam 3.3. Ni adalah 3.3. Kita menganggarkan dia kadar yang sama kan. Tak perlu kira apa tajuk ni. 3.3 dia anggarkan. Dia nak masa kan. Dia nak masa. Dia bukan nak bilangan, tapi dia nak masa. Jadi kita tengok 3. Sini 3.5, maka sikit separuh tu 3.3. Okey, selesai untuk soalan ni. Maka untuk next sesi, okey, untuk hari ni kita dah habis sampai 4.4D dan mahir diri 4.4. Okey, mahir diri 4.4. Jadi kamu cuba buat balik apa yang kamu faham, apa yang cikgu sebut ni, cuba buat balik. Kita dah cikgu dah bincang dah soalan. Kalau boleh kita nak habiskan dah. Okey, soalan ni 4.4A ni cikgu dah suruh buat sesi sebelum ni. Okey, pada sesi kali ni kamu cuba buat 4.4B. Sabarlah, anak cikgu ngantuk. 4.4B, 4.4C dan 4.4D. Dia banyak sikit lah. Tapi sebenarnya langkah kerja lebih pendek daripada soalan. Soalan ni lagi panjang. Jadi kamu jangan baca soalan langkah kerja panjang. Tak, soalan langkah kerja pendek lah. Okey, jadi kamu buat 4.4B, 4.4C dan 4.4D dan mahir diri 4.4. Kamu cuba buat 4 set soalan ni. Kalau kamu boleh buat dengan baik, insya-Allah kamu fahamlah apa yang cikgu terangkan pada hari ni. Untuk next sesi kita akan masuk perkaitan antara nisbah, kadar dan kadaran. Kita nak habis dah. Habis ni sehabis. Satu kelas lagi kita akan habiskan. Okey. Satu kelas lagi kita akan habiskan. Kita akan masuk 4.5. Cikgu harap dengan miss lah kelas cikgu. Mudah kamu nak faham kan. Sebab apa? Kalau jangan miss, sebab kamu tengok sendiri langkah kerja cikgu dan langkah kerja dalam kutek adalah tak sama. Jadi rugi lah kalau orang tak join kelas cikgu, rugi. Dia akan buat langkah kerja berkutek. Okey, takat itu saja kelas kita pada hari ini. Dan insya-Allah kita akan jumpa pada sesi kelas yang akan datang, yang cikgu akan maklumkan kemudahan. Kelas kita pada hari
pada hari Jumaat nanti insya-Allah. Okey, takat tu saja. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan ni lah. Okey.